رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ada tak cukup? Ada satu. Kita pergi kepada bab yang ke-17 ya. Qala al-Imam Waliullah bab al-atham allati hiya fima bainahu wa bainan nas. Bab berkenaan dengan dosa antara seseorang dengan orang lain. Qala al-Imam Waliullah i'lam anna anwa' al-hayawan ala maratib shatta. Minha ma yatakawwanu takawwun ad-didani min al-ard wa min haqqiha an tulhama min bari as-suwar kayfa tataghadha wa la tulham kayfa tudabbiru al-manazil. ومنها ما يتناسل ويتعاون الذكر والأنثى منها في حضانة الأولاد ومن حقها في حكمة الله تعالى أن تلهم تدبير المنازل أيضا فألهم الطير كيف يتغذى ويطير وألهم أيضا كيف يسافر وكيف يتخذ عشا وكيف تزق الفراخ والإنسان من بينها مدني طبعي لا يتعيش إلا بتعاون من بني نوعه فإنه لا يتغذى الحشيش النابت بنفسه ولا بالفواكه النيئة ولا يتدفأ بالوبر إلى غير المعاش غير أن سائر الأنواع تلهم عند الاحتجاج إلهاما جبليا والإنسان لا يلهم إلهاما جبليا إلا في حصة قليلة من علوم التعيش كمص الثدي عند الارتضاع والسعال عند البهعة وفتح الجفون عند إرادة الرؤية ونحو ذلك وذلك لأن خياله كان صناعا حماما ففوض له علوم تدبير المنازل وتدبير المدن إلى رسم وتقليد المؤيدين بالنور الملكي فيما يوحى إليهم وإلى تجربة ورصاد تدبير غيبي وروية بالاستقراء والقياس والبرهان ومثله في تلقي الأمر الشائع الواجب فيضانه من بار الصور مع الاختلاف الناشئ من قبل استعداداتهم كمثل الواقعات التي يتلقاها في المنام يفاض عليهم العلوم الفوقانية من حيزها فتشبهوا عندهم بأشباح مناسبة فتختلف الصور لمعنى fil mufadhi alaihi wala fil mufid. Dosa antara seseorang dengan orang lain. Jadi bab ni dipanggil bab dosa mutaaddi. Dosa yang melarat kesan dia tu melibatkan orang lain. Maknanya berlaku pencerobohan terhadap hak orang lain. Kesan buruk tu dia akan menimpa orang lain. Jadi dalam bab sebelum pada ni dosa dipanggil dosa lazim. Dosa lazim makna dosa yang melibatkan diri pelaku itu saja. Ambil maklum bahawa spesies haiwan berada pada banyak peringkat. Spesies haiwan ni, manusia salah satu daripada haiwan lah. Asal mana haiwan ni hidup. Hidup. Hayawan. Daripada hayyun, daripada hayah. Itu. Kalau kata manusia ni haiwan, maknanya tak perlu kita rasa pelik lah. Sebab ciri-ciri haiwan tu ada pada diri manusia. Nombor 422 tu, menurut ahli mantik, haiwan ialah setiap jisim yang tumbuh subur. Yang tumbuh subur yang dapat bergerak dengan kehendak. Mana dia jismin namit. Mana dia jisim. Jisim ni, maksud jisim tu sendiri, benda yang tersusun daripada banyak benda. Jadi manusia ni dipanggil jisim. Jisim, dia jisim ni
Kalau pembahagian mantik, dia ada jisim namin, mana jisim itu dia mengalami pembesaran. Jadi kalau kita tanam ubi ni, lepas 6 bulan, dalam tu tubik besar, berkayu dah, mana dia boleh membesar. Supaya anak binatang ke, anak manusia ke, daripada kecil besar tapak tangan dia membesar. Itu dia panggil namin, subur. Jadi sama ada pokok ataupun haiwan, itu dipanggil jisim yang bersubur. Cuma tumbuhan ni dia tidak boleh bergerak dengan iradah, dengan kehendak dia. Jadi kalau kita tanam bunga tanam pokok dalam pasu, kita alih pasu tu baru dia gerak. Dia tidak akan berpindah dengan sendiri. Butir-butir kita tabur tu, di mana tepat dia jatuh, di situlah dia tumbuh. Itu maknanya tumbuhan ni dia jisim nami, tetapi dia tidak bergerak dengan kehendak dia. Dia ada satu lagi jisim yang tidak subur, macam batu. Batu tu dia duduk setara tu, dia tidak akan membesar, tidak akan mengecil. Jadi Imamullah sebut di sini, haiwan ni maknanya makhluk yang membesar, yang bergerak dengan kehendak sendiri. Dia ada banyak peringkat. Antaranya adalah yang terbentuk dari tanah bumi, seperti cacing. Mana dia tubik daripada bumi tu, cacing, ciri, apa benda-benda ciri-ciri ni lah. Lipas, apa semua tu adalah menjadi keperluan yang penting untuknya. Itu ilham daripada Allah, pembuat rupa. Mana Allah yang bersifat dengan musawwir, al-musawwir, yang membuat rupa ni. Maknanya setiap kejadian itu Allah Ta'ala bagi rupa. Macam kita kadang-kadang tengok pacak, pacak sekali nampak macam liter. Dia, tapi kita pergi dekat lain, jenis ciri, jenis belalang ni dia ada macam-macam. Semut kok, sekali kita tengok macam semut, padahal tidak. Jadi Allah memberi rupa kepada binatang-binatang ni. Allah memberi ilham kepadanya itu cara-cara untuk mendapat makanan. Mana dia pandai tu cari. Katok kongkapu dia tahu mana tempat nak cari makanan untuk dia. Tetapi bukan bagaimana, maknanya dia tidak diberi ilham bagaimana untuk mengurus rumah tangga. Mana tarbiyah manzil, maknanya kalau kata ayah tadi, dia tak perlu nikah. Dia dua tu nikah. Baru boleh mengawal, baru boleh ada anak. Tidak, dia tidak perlu kepada ilmu. Dipanggil tarbiyah manzil, nikah kahwin. Tarbiyah manzil ni maknanya mengatur rumah tangga. Bermula daripada minan, nikah, cerah, jaga anak, apa semua tu, nafkah. Itu dia panggil tarbiyah manzil. Jadi jenis binatang seperti ini dia tidak perlu kepada ilmu tarbiyah manzil, tarbiyah rumah tangga. Sebab bagi dia tak, maknanya tak ada hukum zina, dosa dah. Macam ayat dia tak ada jenis apa, tak boleh ni bini aku dah, kamu tak boleh. Ada dia, ikut dia. Cuma ada binatang ni dia memang setia dengan pasangan, ada juga. Tapi dia nak setia dengan pasangan dia tu, dia tidak jumpa dengan ketua dia tu, saya nak nikah dengan hak ni. Manusia tidak. Manusia ni kalau dia kenal pada seorang perempuan, baik agama gapo, bangsa gapo pun, dia kena mendapat persetujuan dulu daripada ibu bapa perempuan tu ataupun ketua suku tu. Jadi bila setuju kat nikah dua tu, itu maknanya manusia tu dia ada tarbiyah manzil, mengikut cara masing-masing lah. Cara berdasar kepada adab, cara berdasar kepada akal, dan syariat hari ni cara berdasar kepada wahyu, tarbiyah rumah tangga. Setengahnya pula mempunyai upaya pembiakan, mana dia boleh biak. Jantan dan betina bekerjasama dalam membesarkan anak-anak yang kecil. Mana bila boleh anak ni, maknanya kalau kata burung dah, pasangan burung tu dia tidak, bila kata dia telah mengawal tu boleh anak telur,
Dia badi gili gerai. Mula-mula hak betina tu kan. Ya. Hak jantan tu pergi. Kemudian giliran hak betina pula. Dia ada silih berganti. Masing-masing jaga. Bila boleh anak pun lagu tu juga. Dia saling menjaga anak yang kecil. Dia panggil hadanah lah. Asal hadanah ni penjaga anak ni kalau rumah tangga kan. Hadanah. Jadi binatang dia ada ilham tentang hadanah kan. Macam kata apa dah, macam ikan ke penyu ke, dia tak ada ilmu hadanah ni. Bila dia naik telur dah, dia pergi, dia tak ada jejak kasih ni anak dia, anak siapa tak ada. Dia pakai pandai-pandai lah. Nanti kamu akan buat kita seperti ni juga. Kamu akan naik ke darat untuk telur, turun pula. Dia tak ada jenis apa susu gala tu, beng-beng tu tak ada. Tapi macam binatang seperti burung ni, mereka tu bekerjasama dalam membesarkan anak-anak yang kecil adalah menjadi satu yang penting mengikut hikmah kebijaksanaan Allah untuk diilhamkan dengan pengetahuan. Maknanya perlu kepada mereka tu mendapat ilham dengan pengetahuan cara mengurus rumah tangga. Maknanya Allah Ta'ala memberi ilham kepada burung seperti ni. Burung kau ada binatang-binatang tertentu ni untuk jaga anak, untuk jaga anak dia. Jadi maknanya pada binatang tadi untuk mengatur kehidupan mereka supaya mereka terus dapat hidup, survival dia tu kena ada ilmu ni, ilmu pentadbiran rumah tangga. Mengikut saya dia lah, mengikut tempat tinggal dia tu, cara dia mereka membiak. Oleh hal yang demikian, burung diilhamkan tentang cara memberi makan dan terbang. Mana dia ada dia apa? Boleh makan sendiri dan boleh terbang. Mana dia kalau burung tu dia diajak oleh bapak dia, ibu dia. Kemudian juga diilham dengan cara mengawal. Macam mana mereka ni nak membiak, maka Allah Ta'ala memberi ilham kepada masing-masing binatang. Kambing, kucing, apa semua, arnab. Jadi ada membina sarang. Sarang burung boleh buat sarang dia. Itu ilham yang Allah Ta'ala beri pada dia, membina rumah. Dan memberi makan kepada anak melalui parut, melalui mulut tu, mana dia boleh suap. Mana pada ketika anak dia tu tak ada bulu lagi, dia boleh terbang. Dia boleh terbang cari apa, ibu ni dengan ayah dia tu boleh terbang cari makanan untuk diberikan kepada anak tu yang masih lagi tidak tumbuh bulu. Di antara spesies yang lain, maknanya manusia ni mempunyai sifat bertamadun secara semula jadi. Al-insan madiyut tabi'i ataupun al-insan madaniyun bit-tabi'i. Madani ni, ungkapan madani ni dia lama dah. Antara awal-awal sebut Ibnul Khaldun dalam muqaddimah dia. Ibnul Qayyim pun ada sebut juga. Ramai ulama menyebut sifat manusia ni dia madani bit-tabi'i. Dia membina tamadun. Dia hidup tu dengan ke arah kemajuan. Maknanya dia ada sifat maju ke hadapan, sentiasa mengubah cara mereka hidup tu daripada simple, ringkas kepada kehidupan yang canggih, kompleks. Itu makna tamadun. Jadi secara semula jadi ni, nombor 424 ini merupakan kata-kata yang masyhur dengan lafaz Arabnya al-insan madaniyun bit-tabi'i. Ia merupakan satu ungkapan tentang kemasyarakatan manusia. Mana ijtima' basyari. Ijtima' basyari, maknanya manusia ni dia mesti duduk dalam lingkungan pokok dia. Dia tak boleh terpisah. Maknanya kalau orang tu sore-sore duduk dalam gua tu maknanya larilah daripada hak asal. Sebab apa?
Sebab manusia ni dia nak makan, dia mestilah makanan dia tu pelbagai makanan dia. Kalau kita umat Melayu bergerah. Tak, bergerah kena ada minyak, kena ada gula, kena ada daging, kena ada ikan, kena ada sayur-sayur. Jadi banyak perkara tu, garam apa semua. Segala rupa-rupa. Jadi tak kira lah seorang tu buat semua sekali. Kicap pun dia buat. Tanda padi pun dia buat. Nukai rumah pun dia belaka. Tanda tebu proses gula pun dia belaka. Tak mungkin berlaku. Buat pisah, pertukangan besi dia pun juga. Itu mustahil. Jadi kehidupan seseorang individu manusia tidak mungkin dan kewujudannya tidak lengkap kecuali dengan bekerjasama sesama manusia. Dia mesti duduk sekali. Sebab itulah Allah Ta'ala letak kepada manusia ni pelbagai kemahiran, kecenderungan, minat ikut masing-masing. Ada minat nukan, ada minat pada kemahiran, ada minat jenis mikir, ada minat matematik, sains, geografi, macam-macam jenis ilmu sesuai dengan minat seseorang. Allah Ta'ala berikan kepada manusia supaya dia dapat mempelajari, menguasai dan dia dapat membina masyarakat, maknanya membina tamadun. Oleh kerana ketidakmampuannya untuk menyempurnakan kewujudan kehidupannya, maknanya secara bersendirian, secara bersendirian, dia memerlukan pertolongan dalam segala keperluan menurut sifatnya, maknanya secara semula jadi. Dan bantuan kerjasama itu mesti dirundingkan terlebih dahulu. Maknanya seolah-olah dia ada kesepakatan lah. Macam kita kata dalam sebuah suku kabilah, dia buat pembahagian tu. Kumpulan ni pergi cari ikan. Ni kumpulan ni tandai, cucuk tandai. Lagu tu. Sebab itulah ada manusia ni, kumpulan manusia dia duduk tepi patah. Ada duduk kawasan pedalaman. Jadi masing-masing tu dia tergerak untuk pergi kepada mana tempat yang sesuai untuk dia. Jadi mesti ada perundingan, mesti ada persetujuan untuk hidup ni. Kemudian wujud penyertaan dan kerjasama. Mana masing-masing terlibat. Ada kalanya apabila tujuan mereka sama, urusan mereka itu boleh membawa pada perbalahan. Kadang-kadang berebut. Tak. Kalau kata nego lah. Maknanya ada satu kumpulan bercucuk tanah, pertukangan. Orang ni pula nego. Nego pula di satu pasar. Kadang-kadang berebut nak nego. Pakak ni nak nego putus halbau belaka. Balah. Dia kena bagi ni putus halbau ni tanya ke apa semua. Bagi vera saya dua ni dah. Dia kena ada macam persetujuan. Takkanlah nak nego benda yang sama. Jadi orang tu kena berniaga dengan pelbagai jenis benda. Jadi kadang-kadang bila tujuan mereka tu sama, urusan mereka tu boleh bawa pada perbalahan dan pertengkaran, kemudian timbul permusuhan dan perdamaian. Maknanya manusia tak lagi dah. Mula-mula dia balah kerana berebut. Sama ada perbalahan tadi akan berterusan sehingga jadi perbalahan pembunuhan, ataupun dia dapat berdamai. Dan ada kalanya membawa pada peperangan dan perdamaian antara suku dan bangsa. Mana tak boleh lagi dah, dia akan berlaku lagu tu. Manusia dengan akal yang telah Allah letakkan dalam diri, berfikir, dapat berfikir untuk mengatur tindakan dan mentadbir urusan dengan cara yang terbaik. Maknanya Allah Ta'ala letak kepada manusia akal. Dia boleh berfikir, dia guna, boleh mentadbir. Segala urusan mereka dipermudahkan dalam aspek politik. Maknanya mereka ni sehingga bukan setakat ada ilham untuk makan, untuk buat rumah, untuk bercucuk tanah, tapi pergi kepada aspek politik pula. Aspek politik ni maknanya dia boleh tadbir negara lah. Dalam istilah waliullah dipanggil siasah madaniyah. Maknanya manusia ni
pada satu peringkat kehidupan bertamadun dia tu, dia perlu berinteraksi antara dua negara. Macam Rom dengan Kaisar. Dah. Dia kena ada interaksi tu antara Ghassan, pokok Yaman, dengan pokok Iraq, Babylon. Jadi masing-masing tu kalau kata nak mengalahkan satu sama lain, nak menjajah, maka akan berlaku peperangan. Tapi kalau masing-masing tu memikirkan kita ni sama-sama negara, masing-masing ada rakyat, masing-masing ada tanah, nak balas warga apa je. Dah. Jadi kita boleh bekerja sama. Maknanya manusia ni dia boleh fikir dari sudut aspek politik untuk kesejahteraan. Dia boleh tadbir negara masing-masing, wilayah masing-masing. Dan bila dia ada negara ni, maka mestilah ada undang-undang yang adil. Di mana mereka dapat berubah daripada kejahatan kepada kebaikan. Maknanya dengan ada undang-undang ni, dia boleh menghukum orang-orang yang jahat. Dan orang jahat tadi dihukum, maka itu kalau orang tu dihukum penjara ke apa ke, dia boleh jadi baik. Dan juga dari kebaikan kepada keburukan. Sesudah mereka membezakan antara yang baik dan yang jelek. Maknanya dengan akal ni terlebih dahulu manusia dapat menentukan ni benda baik, benda tak boleh. Jadi bila telah akul lagu tu, maka mereka bersetuju bahawa ini patut dijadikan undang-undang. Ni kalau kita belajar falsafah akhlak ni, akhlak ni kalau ikut teori falsafah kan, ada benda yang baik, diakui benda yang baik. Dah. Bila diakui benda yang baik, maka masyarakat menerima sebagai satu adat, satu resam, kod etika mereka. Lama-lama benda tu akan diangkat pada peringkat negara, maka benda tu akan jadi kod undang-undang. Jadi akan jadi undang-undang. Jadi bila ada undang-undang, orang yang salah dihukum lah. Mana yang tak pandai nak mengakui benda tu hanya sebagai satu nilai ataupun kod etika saja, dia kena pergi kepada hukum. Macam kita kata kepada ni, kita kata rasuah lah, rasuah ni benda salah. Semua akui benda rasuah ni salah. Tapi kalau kita terima hanya semata-mata dikira orang itu berakhlak, dia tidak mengambil rasuah, dia dikira sebagai orang yang jahat bila ambil rasuah. Jadi setakat tu sahaja. Dia tu jahat, ambil rasuah. Dia tu baik, tidak menerima rasuah. Jadi setakat tu sahaja, tak kok. Dalam sebuah negara, benda tu tadi daripada bermula daripada kita terima benda tu sebagai benda yang salah, maka kita pergi kepada yang bersalah tadi perlu dihukum. Maka ada undang-undang untuk kawal. Mana kadang-kadang manusia ni tak pandai dengan satu benda tu, kita anggap sebagai benda berakhlak, semata-mata etika. Dia kena pergi pada hukum. Jadi salah. Sebab apa? Sebab kena perlu ada hukum atas kesalahan tadi. Kerana benda tu menjejaskan masyarakat. Macam kita kata kerajaan waktu sampai berhenti lampu merah. Dah. Berhenti lampu merah, maknanya kalau kita kata berdasar pada akhlak, kita ni orang nak lalu kat kita bila jalan. Dah. Berhenti di, maknanya kita sampai di cabai kena berhenti belakang. Mana nampak nak pergi dulu tu kita wui dia dulu. Lepas tu kita kalau rasa tidak lorak, kita pun pergilah. Sekadar gitu dia hanya akhlak. Akhlak. Cabai 3 tak ada filai lah. Dia akhlak tu. Wui orang dari ni, daripada kanan tu pergi dulu. Dah, baru pergi. Tapi tak padan dengan lagu tu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang membawa pada mudarat. Maka kajian dia kena angkat benda yang berakhlak tadi kepada peraturan, undang-undang. Bila benda jadi undang-undang, maka boleh dihukum. Macam undang-undang syariah Kelantan. Dia ada undang-undang kesalahan berpakaian.
Kesalahan berpakaian. Kalau kira dari segi apa? Dari segi benda tu atas masing-masing lah nak tutup aurat tidak tutup aurat. Kalau kira asasnya dia jaga syariat, dia pun tutup aurat. Jadi tak ada hukum mereka apa sekadar. Tapi oleh kerana tidak menutup aurat ni, pakaian seksi ni berleluasa, menyebabkan kerosakan akhlak, keruntuhan moral, maka benda tu tadi kena akad jadi undang-undang. Jadi manusia ni makin dia bertamadun, maka perlu pada dia undang-undang. Sebab kata ni dia ada undang-undang jenayah cyber. Dulu tak ada. Tak. Oleh kerana manusia dia bebas menggunakan internet ke apa semua ni, dia boleh menipu macam-macam kan dengan internet ni, dengan macam-macam program. Maka KJM mestilah kehadapan mengubah undang-undang sibin ni. Dia tak boleh kata kita kena berakhlak ketika menggunakan teknologi maklumat. Tak ada. Dia kena pergi pada undang-undang. Undang-undang tu penting. Jadi pengharaman satu benda kerana memikirkan benda tu. Jadi makin manusia tu maju, makin dia memerlukan kepada undang-undang. Kalau negara tu dia tak ada undang-undang, maknanya negara tu macam hutan. Sebab tu lah kata undang-undang rimba. Tak ada undang-undang, tak ada peraturan. Jadi maju manusia tu dia kena ada undang-undang. Lepas tu bila ada undang-undang juga, maka mesti ada peguam dia, pendakwa raya, hakim ke apa semua. Fakulti undang-undang tu dia makin membesar. Sebab itulah kalau manusia ni kadang-kadang dia memperjuangkan satu benda tu sebagai hak asasi dia, sebenarnya dia tak sekikat dengan undang-undang sebenarnya. Jadi manusia ni terlalu menuntut pada hak asasi, sebenarnya dia telah mundur ke belakang, taksir kepada peraturan, dia tidak menghormati hak orang lain. Maka sebab itulah dia tuntutan secara berlebihan terhadap hak asasi manusia ni. Mana orang salah guna ni sebenarnya dia bercanggah dengan al-insan madaniyyu bitabi'i. Manusia ni secara tabi'i dia bermadani, dia bertamadun, maju. Jadi antara ciri tamadun tu terikat dengan undang-undang. Kemampuan untuk membezakan antara kerosakan itu adalah terhasil daripada pengalaman yang betul dan adat yang diakui di kalangan mereka. Maknanya terbentuk undang-undang lagu ni lah, berdasar kepada resam. Mula-mula mereka terima benda tu sebagai akhlak tidak berakhlak, kemudian diangkat menjadi undang-undang. Dengan cara ini mereka berbeza dengan binatang. Binatang dia tak ada. Kita ni kena nak nikah kena ada surat dulu. Dah. Kena ada saringan pula. Natijah daripada berfikir untuk tindakan yang teratur supaya supaya jauh daripada kerosakan menjadi jelas kepada mereka. Maknanya natijah tadi jelas. Jelas membuktikan bahawa manusia itu adalah makhluk yang bertamadun, makhluk yang maju. Jadi manusia ni secara semula jadi mempunyai sifat tamadun dan tidak dapat menjaga kelangsungan mereka, survival mereka tu tanpa bekerjasama dengan individu lain. Kerana mereka tidak memakan rumput liar dan buah mentah. Manusia ni dia bukan seperti binatang-binatang ternak kan. Tengok rumput, tengok daun makan. Kita tak. Kita ambil daun tu kita pun masuk rebus. Bukan setakat rebus saja, kita pun cari bawang lah, lada hitam lah, bubuh macam-macam nak naik rasa. Jadi kalau kira pucuk-pucuk tu kita makan juga, tapi tak ada orang kita makan pucuk saja. Paling tidak cicah budu. Tak. Tamadun tu, dia budu tu tamadun sebenarnya. Sebab apa? Manusia dia tengok ikan tu banyak. Kat kita bukan boleh makan ikan sekaligus sentak pada satu masa. Kalau tak makan busuk. Dah. Sebab itulah dia proses. Perang jadi budu. Gapa-gapa pun lagu tu tak. Orang
orang Arab ke orang putih ke, dia pegang binatang, perah susu. Jadi susu tu banyak tak kena minum saja. Itu kepada cheese, keju. Lepas tu susu tu dia tukar kepada susu tepung. Maknanya lagu tu manusia dia urus makanan dia. Jadi walaupun kita dengan haiwan ni sama-sama makan rupuk, kita kata daun-daun lah, daun-daun, tapi kita tidak makan dengan cara mentah begitu. Tidak makan dengan regah kita, tapi kita makan dengan memasak. Tidak buah mentah. Pada buah pun kita proses. Buah durian pun ukar pada pulut durian, pengak durian, tak urat juga. Manusia tu tidak juga dipanaskan oleh bulu. Mana manusia ni dia tak ada bulu untuk memanaskan diri dia. Dia tidak seperti unta, biri-biri, beruang, burung yang ada bulu sayap. Manusia ni dia perlu kepada pakaian. Maka diberi ilham kepada mereka tu untuk proses pakaian daripada kapas, daripada apa ni, ailu ulat menjadi sutera dan sebagainya. Seperti yang kita telah huraikan sebelum ni. Sebelum ni tu dalam bab yang ketiga, tak silap. Dalam bab irtifaqat, bab tamadud. Bab irtifaqat, bab tamadud ni. Dalam perbahasan yang ketiga. Perbahasan yang ketiga. Satu tak ngaji lah, satu bahagian sosioekonomi. Sudah semestinya manusia diilhamkan dengan cara mentarbih kota atau bandar, di samping mengurus rumah tangga dan ada untuk mendapatkan rezeki dan menyara kehidupan. Dia panggil adabul muamalah. Muamalah, hukum-hukum muamalah. Mana manusia ni dia ada pentadbir kota, dia panggil siasah madaniyah. Mana membentuk kerajaan. Ada Perdana Menteri, ada kewangan, ada Menteri Kewangan, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, ada Menteri Pendidikan. Itu siasah madaniyah. Di samping mengurus rumah tangga. Mana dia pun walaupun sebagai Perdana Menteri, dia sebagai suami kepada seorang isteri, bapa kepada anak-anak. Dia anak kepada seorang bapa, anak kepada seorang ibu. Itu manusia tu dia mesti ada mengurus rumah tangga dia, tadbir manzil, dan ada untuk mendapatkan rezeki. Dia cari pitih macam mana untuk menyara kehidupan dia. Jadi hal ni manusia kena usaha dengan ilmu. Ilmu tu tercipta, terhasil daripada pengalaman manusia. Berbeza dengan spesies lain, dia menerima ilham naluri mengikut keperluan. Manusia hanya menerima ilham dalam sebahagian kecil sahaja daripada ilmu-ilmu kehidupan. Maknanya binatang lain dia sepenuhnya bergantung kepada ilham. Adapun manusia ni dia memerlukan ilham ni pada benda yang kecil, sikit tak banyak. Orang lain tu dia kena ngaji, kena masuk sekolah. Jadi ilham manusia mula-mula ni bila dia lahir ke dunia, dia diberi ilham cara untuk dia hisap susu. Batuk bila dia serak, dia pun tu automatik. Dah. Kalau dia nak kelih apa-apa, dia buka kelompok mata dia. Itu antara ilham yang ada pada manusia. Tapi untuk benda-benda lain, untuk apa? Untuk mengatur rumah tangga apa semua ni, maka perlu kepada ilmu. Jadi ilmu itulah turunnya wahyu Allah Ta'ala kepada manusia. Dia mewahyukan cara berkahwin, cara berumah tangga, cara menjaga anak. Ini kerana imajinasinya, ini kerana manusia ni yang tidak perlu kepada ilham jibildi, ilham secara semula jadi dalam semua urusan ni.
Manusia ni daya imajinasinya adalah satu kemahiran dan merupakan tujuan pencarian. Maknanya ada matlamat. Maknanya manusia ni dia ada daya kreatif, imajinasi dia tu, dia boleh bayangkan, dia boleh berfikir. Maka itu menjadikan dia tu sebagai seorang yang ada kemahiran ataupun dia bersifat berdaya cipta. Kalau bahasa moden ni kan ada inovasi. Inovasi. Dia ada daya inovasi. Membolehkannya memperoleh pengetahuan tentang cara mengurus rumah tangga dan kota. Manusia boleh bina tamadun dengan cara dia. Kalau dia duduk dalam bandar tu, katalah dia nak duduk tepi laut. Jadi ada dia mesti ada banjir ke apa ke. Dia fikir macam mana duduk dia buat bandar di tepi laut tu bila waktu banjir. Dia adalah cara dia berfikir tu. Lepas tu oleh kerana dia cari makan di laut, dia ada bulan-bulan dia boleh pergi ke laut, ada tak boleh. Jadi dia boleh fikir waktu tu nak buat apa. Jadi waktu musim-musim tak dapat ke laut, dia akan duduk rumah lah, beki buka. Beki buka lah, beki kapal lah. Benda-benda dia boleh buat. Sebab nanti bila sampai waktu dia untuk pergi belayar, dia dapat belayar. Dan bila dia tidak turun ke laut, dia kena persiapkanlah untuk tempoh dia tidak turun ke laut tu. Ikan dia beku ke, dia jemur ke apa ke. Itu pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui cara dia berfikir. Itu dia tidak kira sebagai, walaupun benda tu ilham, tapi bukan ilham jibilli. Ilham jibilli ni maknanya kita kata lebih bersifat automatik lah. Bersifat automatik. Maknanya kita tengok binatang tu, dia memang katalah lebah tu, memang dia pergi cari bunga yang boleh menghasilkan madu. Itu ilham untuk dia. Binatang lain tak ada ilham seperti itu. Kalau kata kambing, dia ada ilham nak cari hak mana daun kayu hak sesuai untuk dia makan. Jadi makhluk-makhluk ni dia berbeza-beza. Jadi panjang Allah nak masuk, tak masuk pada cerita dosa lagi ni. Pentadbir pengurusan hidup aku ni. Maknanya dosa-dosa ni akan menyebabkan segala semua ni. Ni cara bertamadun lah. Dia masih lagi dalam menguraikan manusia ni makhluk bertamadun. Makhluk yang perlu kepada ilmu, perlu kepada undang-undang, dan menggunakan aturan undang-undang di kalangan mereka dan meniru golongan yang disokong oleh cahaya malaikat dalam apa yang diwahyukan kepada mereka. Maknanya manusia ni perlu turut bertaklid kepada nabi-nabi, yang mana nabi ni sifat dia maksum, menerima wahyu daripada Allah Ta'ala. Jadi manusia kena turut. Jadi manusia tadi dia perlu kepada ilmu, perlu kepada pengalaman dan pemerhatian peraturan ghaib. Mana dia memerhatikan pentadbir ghaib. Maknanya dia perhati pentadbir ghaib ni. Macam kita kata peraturan Allah Ta'ala. Peraturan Allah Ta'ala ke apa? Allah Ta'ala menurunkan hujan macam ni lah. Mana kita ni berdasarkan kepada pengalaman daripada dulu lagi, kita tahu bahawa masuk bulan 10 tu dia akan start hujan 10, 11 dah. 11, 12 tu memang musim boh, kita musim banjir. Jadi waktu ni maknanya manusia tahun ni banjir, maka dia perlu buat persediaan. Jadi dia memerhatikan peraturan ghaib ni. Mana dia menurunkan hujan tu Allah. Jadi dia kena fikirlah. Ilmu dia tu berdasar kepada pengetahuan. Dia perhati peraturan ghaib tadi, perhati bulan 12 hujan. Dah, apa-apa yang akan berlaku nanti, dia buat persiapan dia daripada awal. Bulan 9 tu kena cuci lokal.
Dah. Kalau projek-projek nak gali parit kau gapo kau kena buat selalu. Jangan tunggu bulan sebelah tu. Baru nak buat, tak boleh. Dia kena bersiap. Barulah kita ni dikira orang yang memerhatikan peraturan Allah Ta'ala. Jadi peraturan Allah Ta'ala ni jelas daripada kita bahawa bulan sebelah 12, 1 memang banjir. Banjir. Jadi kita kena ada persediaan. Tapi lah ni tak kira dah. Sebab manusia tu dah merosakkan sistem. Dah. Manusia merosakkan sistem ni. Mana bukit dia tak tahu. Bukit dia tahu. Allah Ta'ala buat peraturan tu. Malaysia ni khatulistiwa. Hujan panas panjang tahun. Dah. Bukit tu tempat tak ada air hujan. Jadi kalau bukit tu dibalak, ditaruh, dah. Jadi hujan tu nak turun mana? Tak ada tempat lah tersimpan hujan. Lama ni ada di kaki bukit dia, di pucuk bukit tu ada pokok-pokok. Patutlah menyerap. Tapi bila tak ada, turun habis. Tu menyebabkan banjir, lumpur ke apa semua tu. Lepas tu manusia tak ada nak mikir. Dah. Tapi hak kita maklum bulan sebelah 12 lebah ni, itu pentadbir ghaib hak manusia nampak benda tu berlaku tiap-tiap tahun. Dan refleksi ni maknanya renungan melalui kajian induktif, yang istiqra', mana pemerhatian dia. Maknanya ni semua kaedah sains lah. Kaedah sains. Mana manusia ni dia dalam kehidupan dia tu dia bergantung kepada ilmu sains untuk kehidupan dia. Macam kita kata tenaga elektrik. Tenaga elektrik. Macam mana tenaga elektrik itu terhasil? Dah. Kemudian nak jana tu, ada yang jana elektrik tadi berdasarkan kepada macam kita ni hidro ni. Dah. Hidro empangan tu turbin, dynamo tu menghasilkan elektrik. Dah. Di sebelah barat tu dia guna apa? Ada batu. Kincir angin. Dulu kita guna air batu. Dah. Untuk menghasilkan tenaga bagi dynamo tu, untuk menghasilkan elektrik. Kalau sebelah luar tu dia guna kincir angin. Dah. Ada setengah tu dia cuba guna hak ombak pula. Maknanya ombak gerak tu dia proses jadi tenaga elektrik. Macam-macam. Kalau tempat kita ni solar. Dah. Solar. Maknanya panas matahari itu diserap oleh solar ni boleh menghasilkan tenaga elektrik. Itu semua kajian berdasarkan kepada induktif ataupun istiqra' ataupun ilmu sains lah. Kemudian cara kias, analogi. Kias ni membandingkan satu dengan lain, dan bukti demonstratif. Mana bukti burhan, bukti penghujahan. Perumpamaan manusia dalam menerima perintah sejagat, yang mana pancaran dari Allah, pencipta pencipta bentuk adalah perlu. Walaupun wujud perbezaan yang timbul tak ayalah. Walaupun wujud perbezaan kerana persediaan dan keupayaan mereka yang berbeza-beza adalah seperti menerima penglihatan dalam mimpi yang terpancar kepada mereka ilmu dari alam yang lebih tinggi. Maknanya kalau kita nak faham macam mana manusia ni dia menerima peraturan daripada Allah SWT ni. Maknanya Allah Ta'ala memberikan kepada manusia ilmu. Maknanya kalau kita nak faham mengapa manusia ni dia tidak diberikan ilham secara jibilli pada semua perkara. Kalau binatang tadi dia jibilli belaka sebab kehidupan dia terbatas kepada telur beranak, mati. Tu ya setakat dia. Dalam sejarah makhluk kita panggil sebagai ayam ni, dia tak boleh bina rebel dia sendiri. Dah. Kalau dia duduk tidur pun ataupun pokok jambu tu ya. Jadi binatang seperti ayam tadi dia hanya perlu pada ilham jibilli sahaja. Manusia ni oleh kerana dia
Bukan hanya beranak pinak, tapi dia tarbiyah manzil. Kena urus anak dia boleh. Tak, dia nak boleh anak pun dia kena urus. Untuk cari pasangan pun dia kena urus. Tarbiyah manzil, siasah madaniyah. Maka dengan sebab itulah dia perlu mendapat ilmu dari Allah SWT. Bukan ilham secara jibili. Dia perlu pada ilmu. Cuma dalam mendapat ilmu ni, manusia berbeza-beza. Tapi dapat ilmu tu sebagai limpahan daripada Allah Ta'ala, mana wahyu sebagai limpahan pancaran daripada Allah Ta'ala, itu adalah perlu. Cuma manusia ni dalam memahami wahyu tadi, dia berbeza-beza. Kerana keupayaan mereka tu berbeza-beza, tak sama. Mana ada orang yang cerdik, kurang cerdik, tak. Ada orang sombong takabur tu, dia tak seikut. Mana kata Nabi ni, maksud dia di sini, Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada seorang lelaki yang menjadi Nabi untuk membimbing manusia dalam tarbiyah manzil, dalam siasah madaniyah tadi, dalam mentarbiyah rumah tangga, dalam pentarbiyah kota. Allah Ta'ala pilih seorang Nabi dengan diberikan wahyu. Dan Nabi ni akan mengajak manusia supaya patuh pada ilmu ni. Jadi di antara manusia tadi ada yang tak sedima, tak apa faham. Ada yang menentang, ada sombong takabur, tak ikut ilmu tadi. Maknanya kalau masyarakat jahiliah ni, tak, dia katalah dia nikah, dia tak tahu berapa bilangan serentak, 10 orang, 20 orang, 40 orang. Tu pun tak tanya pada wanita tu. Lepas tu zaman dulu edah dia tak ada hak. Cerai, lepas tu duduk lama rujuk balik. Lepas cerai pun lepas rujuk balik. Maknanya sampai bila-bila wanita tu tidak dapat lepas daripada suami dia. Tu naya. Jadi Allah Ta'ala atas Nabi ni memberitahu peraturan hidup pada manusia supaya manusia dapat hidup dengan sempurna. Jadi manusia bergantung pada ilmu wahyu. Cuma manusia ni ada yang nak ikut, ada tak sih. Jadi mereka berbeza-beza. Maknanya ada umat yang menerima Nabi, ada umat yang tidak mahu menerima Nabi. Jadi ini keadaan mereka ni sama seperti keadaan orang yang bermimpi. Orang yang bermimpi, kata dia. Maknanya orang menerima penglihatan, maknanya dia tidur dalam mimpi, dia melihat sesuatu daripada alam yang tinggi. Maknanya oleh kerana mimpi ni, mimpi yang benda lah, mimpi yang baik, dia dapat ilmu juga melalui mimpi ni. Oleh itu terjemah kepadanya itu macam-macam ilmu, maknanya gambaran pada masa akan datang. Oleh itu terjemah kepada mereka dengan bentuk yang sesuai. Ni bila kita kecek bab mimpi ni, dia satu ilmu suku lah, takbir mimpi. Macam contoh, dalam hadis-hadis menyebut mimpi tentang baju ni adalah kekuasaan. Macam Sayyidina Umar tu, dalam mimpi Sayyidina Umar ni dilihat dengan pakai baju labu. Baju labu. Baju labu ni kalau alam nyata tak molek, isbah tu, takabur ke apa. Tapi dalam mimpi Sayyidina Umar dilihat pakai baju labu. Maksudnya baju tu adalah kekuasaan, yang mana kekuasaan itu menyapu segala kezaliman, segala kekufuran. Tu baju. Kalau orang Melayu ni, perempuan terutamanya, dia mimpi kena ambak ke ular. Tak molek kalau kira tu sahih, tapi molek sebab tanda dia nak nikah. Kena ambak ke ular. Jadi dia dalam mimpi tu dia lain. Jadi isyarat yang dia terima dalam mimpi tadi itu membawa kepada takbir. Mana tafsir dia tu. Kalau kena molek dengan orang pandai tafsir, dia kata sebenarnya awak ni nak boleh kekayaan. Mana mimpi macam Nabi Yusuf lah. Nabi Yusuf mimpi dia melihat sebelah bintang. Dia melihat sebelah bintang
matahari dan bulan sujud pada dia. Maknanya dia tu menjadi raja. Nabi Yusuf tu kesudah dia jadi raja. Maknanya mimpi yang diterima oleh seseorang tu dia berbeza-beza. Ada mimpi tu mainan tidur. Semua bermimpi belaka. Ada mimpi jadi kenyataan, ada mimpi ya permainan tidur. Ada mimpi tu hanya mainan gitu. Hilang. Ada benda tu hakiki, ada mimpi tu mengganggu hidup dia pun ada juga. Setiap kali nak tidur mimpi. Kau nampak kau atu, kau nampak kau singa, kau apa kau, gangguan pada dia. Jadi orang manusia ni dia berbeza-beza dalam menerima mimpi. Ada orang tu mimpi tu jumpa Nabi macam. Ada orang tu mimpi gini, macam tak sambung. Jadi begitu juga ni dalam menerima wahyu ni, dalam menerima ilmu daripada Allah Ta'ala ni, manusia tu dia berbeza-beza, tak sama. Nombor 4 atau 27, yakni manusia menerima ilmu yang sama yang disampaikan oleh para Nabi kepada mereka. Maksud semua Nabi-Nabi ni menyampaikan tauhid, menyembah hanya pada Allah Ta'ala, kemudian patuh pada hukum hakam. Yang berbezanya adalah dalam memahami apa yang disampaikan. Kerana masing-masing mempunyai daya akal yang berbeza dan sifat peribadi masing-masing. Ada yang takabur, ada yang sombong. Sebab itulah Nabi kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia mari kepada orang Arab. Dah. Benda sama apa yang Nabi ajar pada Abu Bakar, adalah benda yang sama Nabi bagi tahu pada Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi natijah berbeza. Itu bahagian ni email Allah. Pura bahagian panggil bahagian tamadun tu dulu. Maknanya manusia ni dia perlu kepada ilmu untuk pentadbiran pengurusan kehidupan dia. Berbeza dengan binatang. Jadi tanpa ilmu ni, tanpa menjaga peraturan ni, manusia akan porak peranda. Maka sebab itulah Imam Wajullah ni dia lepas pada ni barulah disebut jenis-jenis dosa dan pancaran ilmu tentang pengharamannya. Maknanya dosa ni ditentukan sebagai dosa berdasarkan kepada wahyu Allah Ta'ala, bukan fikiran daripada manusia. Boleh berhenti dah kau nak sejarah? Boleh dah. Allah. Wah, dah.